pergi ke Stadium Shalam nak makan nasi Arab Cik Ammar tu kerana apa? Dah macam orang kata kalau tak dapat nasi Arab ni besok kiamat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ceria diucapkan kepada anda semua. 14 April 2022 ataupun sama dengan 12 Ramadan. Dah 12 hari dah. 12 hari 1443 Hijrah. 12 hari hampir kepada 2 minggu. Dan kita mengharapkan agar puasa anda di luar sana, puasa yang diterima, puasa yang sempurna. Jadi bulan puasa ni ibadahnya adalah kita menahan lapar dan dahaga. Itu je. Tak, sebenarnya kita menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan ibadah ataupun puasa kita. Nampak kat situ. Kawal nafsu, okey. Bersederhana, dan inilah peluang kita untuk merasai susah, pahit, maung menjadi orang susah. Tapi bila waktu berbuka, kembali menjadi orang mewah. Buffet sana, buffet sini, nasi Arab beratur panjang dan sebagainya. Nampak kat situ. Okey. Dan saya rasa dah berapa 3, 4, 5 hari lah macam tu saya kembali kepada cara saya berpuasa tahun-tahun lepas, iaitu berbuka puasa tanpa nasi. Tak sentuh nasi. Langsung tak makan nasi. Betul ke? Boleh percaya ke? Betul. Cubalah. Berbuka puasa dengan kurma, buah-buahan, air pun air panas. Dan juga kalau agak tak boleh tahan lapar tu, makanlah kuih-kuih muih yang beli di bazar Ramadan. Rezeki untuk kita berkongsi. Belilah sikit kan. Walaupun saya bukannya jenis yang kuat makan. Maka terdetiklah saya untuk mengulas. Tapi kena hati-hati bulan puasa ni. Dan janganlah ada komen-komen yang agak kasar dalam ruangan komen video saya ni nanti. Boleh? Boleh kalau boleh saya teruskanlah video ni. Dan saya juga mengawal diri saya lebih-lebih di bulan Ramadan ini untuk mengulas ataupun upload ataupun cerita, sembang dan sebagainya. Sembang konon okey, video-video yang kata terkawal. Okey, kita nak cerita pasal tadi sebut nasi Arab. Nasi Arab. Teringat kawan saya dekat JB tu, teh tarik, master teh tarik, Arab teh tarik. Tu tak ada kemana Arab kan? Arab tengah tengok tu, nampak? Okey. Ini cerita pasal nasi Arab, okey. Dah tak ada nasi Melayu ke? Ada kan, nasi goreng kampung dan sebagainya. Okey. Saya minta maaf cakap, saya tak pernah tahu pun dan tak perasan pun wujudnya seorang insan bernama Chef Ammar di Malaysia ni. Betul, serius. Mungkin saya kira dia pernah masuk TV ke? Pernah masuk mana Astro ke, TV3 ke, rancangan Mari Memasak ke, Dapur Itu Hangus ke, apa ke, Kualiku Berterabur ke? Tak ada. Kalau ada, bagi tahu di ruang komen. Saya tak pernah tahu. Tiba-tiba viral. Okey. Dan saya nampak kat sini, zaman sekarang ni, strategi untuk viral kita kena buat benda-benda kasar sikit kan. Ini kenyataan. Okey. Sebab saya tak tahu sama ada strategi beliau, Chef Ammar ni, yang mula-mula video dia upload, dia tak puas hati dalam TikTok dia kata bukan senang bukan main-main, ini bahan mentah yang digunakan, saffron lah apa semua kan. Dan dia kata dia ada satu petik ayat tu yang mendatangkan sedikit sensitivity atau kemarahan orang Melayu. Kata adakah orang Melayu buat macam saya ni? Ya, ini bukan kerja main-main lah. Dia macam pelekehkan tukang masak atau peniaga Melayu ni. Okey. Kat situ yang agak meletup viral tu kan agaknya. Dan kenyataannya, adakah jika tidak viral video tu pada permulaan tu, dia akan jadi macam sekarang ni, beratur panjang daripada jam 12 tengah hari saya dengar pun dah ramai beratur. Adakah akan jadi macam tu? Ataupun sebenarnya kalau tak ada dibuat macam tu pun memang confirm orang akan datang beratur. Sebab kita ingat logik, tahun lepas, 2 tahun lepas, kita tak ada bazar Ramadan, betul tak? Yang ada online, yang ada COD kan, order dalam grup-grup WhatsApp. Pada tahun ni tiba-tiba meletup nama Cik Ammar ni kan. Adakah? Tak tahu lah. Saya tak pasti. Saya perlukan komen. Sebab tu video saya ada like, subscribe, komen dan sebagainya kan. Saya tak turun komen. Okey. Jadi dia punya strategi. Dan mulalah melenting beberapa chef berbangsa Melayu. Ada yang daripada Kelantan ke apa ke, yang menayangkan dia pun boleh buat. Maknanya ke sini berlaga-laga. Tapi tak ada masalah pun, sebab Chef Ammar di Stadium Shalam, sedangkan chef-chef lain tu mungkin di merata di Kelantan ke apa. Jadi tak ada persaingan, sebab ini bukannya barang boleh COD ataupun barang yang boleh post laju merentas negeri.
Kan dia time tu order makan, okey, waktu order, siang tu, malam atau sahur, itu je dia punya tahap kemampuan dia untuk bertahan sebelum basi. Tapi itulah komen-komen apa semua kan, dia macam dah berlawan. Cuma itulah cakap tadi, permulaan cakap tadi, Chef Amar telah petik. Melayu ada ke buat macam ni? Macam itulah dia macam memperlekehkan tukang masak ataupun chef-chef Melayu ni, ataupun peniaga-peniaga makanan Melayu. Tapi dalam masa sama kita pun kena perhatikan juga, sebab menjadi trend. Okey, apabila nak kawal nafsu ni payah, so ramailah pergi ke keluar bazar dan sebagainya, maka adalah pihak-pihak peniaga-peniaga yang mengambil kesempatan dengan menjual karipap angin. Ada yang kata kuih apa tu kan, yang macam donat tu, yang dia cucuk hanya sedikit stupid aja, strawberry lah apa kan, bila belah dalam kosong. Ada video viral tu, kau nampak kat situ kan. Dan juga makanan-makanan basi, makanan tidak berkualiti dan sebagainya lah. Dan ada yang saya baca semalam, dia komen RM12 dapat daging cincang, nasi biryani apa semua tu, dan ada sikit rasa macam masam. RM12 ni nak mengadu kat siapa? Tak payah mengadu kan. Anggap saja itu sebagai satu pengalaman, kerana ramai di luar sana, bukan di negara Malaysia, di negara yang sedang bergolak dengan perang, kemiskinan dan sebagainya, ada video yang kita nampak seorang pakcik tu, video dah lama tu, dan video terbaru seorang kanak-kanak makan rumput, dia cabut rumput tu makan kan. Sedangkan kita berpusu-pusu ke bazar Ramadan, bukan tak boleh, boleh, cuma kalau dah tersilap beli tu, anggap jelah sebagai satu pengalaman pahit. Jadi janganlah nak pertikaikan sangat. Jadi kat sini yang Chef Amar ni, okey, kita berbalik, dia dah berjaya viral, okey, dan saya tak tahu itu strategi ke apa. Orang kita, orang Malaysia, bukan orang Melayu saja, orang Malaysia, tapi mostly sekarang orang Melayu lah, sebab orang Islam lah, sebab kita sedang berpuasa, okey. Pergi ke Stadium Shah Alam nak makan nasi Arab Chef Amar tu kerana apa? Sedap dah tentu. Ramai lagi yang bukan nasi Arab ataupun nasi Arab di tempat lain pun sedap. Tapi kenapa pilih sanggup beratur untuk dapatkan nasi Arab Chef Amar ni? Sebab dia nak tunjuk kat orang, nak post dalam konten dia, dalam Facebook dia, dalam YouTube channel dia ke macam tu, ataupun dalam TikTok dia. Aku berjaya mendapatkan nasi Arab Chef Amar. Dan dia pun nak seronok, dia nak tunjuk pada orang yang dia pun beratur daripada pukul 1 petang, 2 petang, 3 petang. Lepas tu ada yang tak dapat, ada yang pertikaikan kan. Abang baju pink tu, bang, saya baju kuning bang, baju kuning ni. Okay, abang baju pink. Ada pertikaikan sampai ada yang komen tu, mana bising-bising, komen orang lain, bukan saya. Okay, tak dapat nasi Arab, okay, beratur panjang, dan dia pertikaikan kenapa ada orang ambil 10, ada apa. Dia kat sini, pada pendapat saya, suka hatilah kan, suka hati kan. Dia tak ada undang-undang siapa yang meniaga nasi Arab, satu orang ambil 2 je, 3, 4 macam tu, tak ada kan. Itu contoh sebenarnya, bukan saya. Itu contoh. Orang lain akan bagi jawapan, suka hati aku lah. Orang lain yang nak beli banyak lah, suka hati aku lah, aku nak beli 10, nak beli 10, nak beli 20 apa semua kan. Sebab kat sini, ini saya bagi contoh jawapan, contoh ulasan. Okey, contohnya saya beli 10, 20, 30. Contoh jadi suka hati saya lah. Ataupun bahasa, bila beli je kasar, dia jadi macam ni, suka hati aku lah kan, duit aku. Sebab kat sini ia adalah beli. Melainkan kalau nasi Arab Chef Amar tu, satu hari tu dia nak bagi sumbangan. Tapi Chef Amar ada bagi sumbangan, tapi bukanlah dekat orang awam, dekat asnaf dan anak-anak yatim tu kan ada. Okey, contoh Chef Amar nak bagi sumbangan ataupun hadiah, sedekah ke macam tu, percuma nasi Arab pada sekian-sekian tarikh. Yang itu kita boleh limitkan lah. Chef Amar boleh limitkan, okey, satu orang ambil 2 je. Tapi kalau jual, tak ada. So yang belakang, siapa dapat. Ini bila tak dapat, dah macam orang kata kalau tak dapat nasi Arab ni, besok kiamat, mati. Berkasar pula kali. No, control kan. Dapat, first come first serve lah. Itu kalau kita bayangkan, kalau contoh tak viral kan, kalau dilimitkan satu hari, 2 orang, satu orang boleh ambil 4 aja. Kalau tak habis, so sekarang ni benda ni simple aja. Kalau saya yang beratur saya tak dapat, tak apa. Dan saya pernah merasa orang potong queue. Dan saya putus asa kan, walaupun ada lagi makanan tu dan saya boleh tunggu lagi, tapi sebabkan saya tengok orang potong queue, dan saya pun rasa macam mentang-mentang lah, tak tahu dia potong queue tu sebab
regular customer ke apa kan. So saya pun undur diri, saya jalan. Sebab saya rasa tak ada apa pun kan. Boleh saya nak melengking, boleh kan. Masa tu bukan bulan puasa lah kan, dia potong queue kan. Tapi buat apa? Nampak kat situ. So itu di pihak orang yang nak beli banyak. Di pihak orang yang beratur panjang, okay, dia boleh cakap kan, dah tahu orang beratur panjang, tak usahlah beli banyak. Kita orang pun nak merasa juga kan. Bagilah ni, datang jauh ni, datang daripada Johor ni, dari Selangor contoh. Tapi saya dengar cerita ada yang daripada Melaka. Yang Melaka ni best cerita dia. Saya terbaca, terdengar, tertengok dalam TikTok. Ada akaun TikTok dah tua-tua ni. Tua ke? Ustaz-ustaz ulama' pun ada TikTok sekarang ni, jangan main. Jadi saya tertengok dalam satu video TikTok tu, pengakuan ke, dia tak tunjuk muka dia, tapi dia buat video, kononnya dialah yang mengandung tu. Kan ada yang viral yang terbaru tu, yang mana chef mengamuk, marah sebab apa, bukan, dia ada macam bertekak bertekak sebab apa, ada orang tu dia tak puas hati sebab ibu mengandung potong queue. Dan perempuan tu kata, itulah cerita dia datang daripada Melaka, dia kata. Tu kita kena check betul lah tu cerita, betul ke daripada Melaka. Dahsyat daripada Melaka datang semata-mata nak merasa nasi Arab Chef Amar ni kan. Cuma yalah, kalau saya berada di pihak lelaki tu, dia marah kerana apa? Saya bagi ulasan kenapa dia marah. Okey, pertamanya sebab dia pun beratur panjang. Okey, keduanya dia boleh bentangkan benda ni jadi panjang lebar. Mengandung, kenapa orang mengandung sibuk nak beratur juga ni? Tak ada suami ke kan, contoh kan. Dan adakah dalam insiden tersebut, insiden yang mengandung ni dia beratur bersama dengan suami dia? Nampak kat situ. Jadi seolah-olah suami ni macam tak kesian ke isteri mengandung nak beratur. Saya rasa masa tu panas dah tentu kan. Sebab dalam video tu perempuan tu suara dia kata pukul 12 dia datang sampai pukul 1 kat Melaka, daripada Melaka dan pukul 1 macam itulah lebih kurang kan. Maknanya waktu tu dia kata memang pukul 1 macam tu dah ramai orang beratur. Nampak kat situ. Jadi kenapa? Mengidam ke? Dan saya pernah tanya dengan seorang wanita di Malaysia, jangan tanya siapa. Okey, mengidam ni, ni cerita mengidam pula. Dia berkait-pahit pula kan. Panjang video ni. Nak sambung ke? Nak? Okey, saya sambung. Mengidam. Jadi mungkinlah perempuan ni, wanita ni, akak ni, siapa ni mengandung dan mengidam nak dapatkan nasi Arab. Dan dia tak nak lain. Dia nak Chef Amar punya. So suami pun bawa. Nampak ke situ. Cuma saya nak tanya dalam istilah mengidam ni, kalau tak dapat, adakah anak yang bakal dilahirkan itu akan menghadapi masalah tak nak keluar ataupun keguguran dan sebagainya? Saya tanya tu terang. Sebab mengidam ni saya nampak lah, yang saya tahu, tapi tak tahu lah. Kalau yang tengok video ni ada orang Cina atau India yang non-Muslim, okey, ataupun yang Muslim tak apa, janji bukan Melayu lah, India dan Chinese, ada tak Islam mengidam ni? Dan jika tak dapat, benda yang diidamkan tu ketika mengandung, adakah mendatangkan masalah kepada kandungan bayi tersebut? Jadi adakah ini yang kakak ni ke siapa yang mengandung daripada Melaka datang ni, betul ke daripada Melaka punya? Jadi kenapa si suami ni sanggup bawa isteri? Mungkin isterinya nak, kalau dah isteri tu dah sendiri rela hati nak merasa beratur kan, beratur untuk, mungkin dia nak set macam tadi, bukan kerana semata-mata nasi Arab tempat lain tak sedap, tapi dia nak tunjuk pada kawan, oi, aku dah sampai ke Stadium Shah Alam dan aku tengah beratur. Dia nak tunjuk kat kawan dia, nak pasangkan konten dalam TikTok. Buat konten dalam TikTok boleh buat duit kan? Tapi saya tak pasti sama ada buat konten dalam TikTok ni atau dalam YouTube ni semua orang mengejar duit. Kadang-kadang dia nak tunjukkan kepuasan dia je. Okey? Jadi kenapa saya agak sedikit mempertikaikan. Tapi hakikatnya kalau ada wanita mengandung beratur di belakang saya akan bagi ke depan. Itu hakikatnya. Cuma saya nak tanya kat sini, dia beratur tu dengan suami dia ke apa? Kalau dengan suami dia, memang saya rasa ini satu benda yang tak patut lah. Tak payah beratur. Duduk dalam kereta pasang aircon, biar suami yang beratur. Kecuali kan, kita tak tahu kan. Ini saya pun tak tahu kan. Tapi anda bantu di ruang komen, sebab mungkin yang Tuan punya badan pun tengok video ni. Kecuali kalau dia mengandung, suami dia meninggal. Makin mendalam pula ada punya cerita video ni. Nampak?
dah tak ada suami, ataupun suami dia off station, suami dia kat tengah laut sana, dah tak ada pilihan, dia mengidam. Jadi kita tak tahu sama dia mengandung ni datang seorang ke ataupun dengan suami dia. Bantu share ruang komen, siapa yang tahu. Ada yang komen. Tak ada lagi, tak apa. Nampak? Jadi fikir-fikirkanlah Saya sentuh satu je lah kan. Pelik lah kan. Pasal nasi Arab pun nak bergaduh, beratur, bagi nak gila tu tak apa lagi. Itu hak masing-masing. Okay. Sebab sekarang ni zaman viral dia memang kena macam tu. Macam Cik Hamar ni dia kutuk Melayu sikit je, dia ada kutuk macam penyampaian tu ada memperlekikan Melayu terus viral. Okay. So kalau ada di antara anda, macam hakikatnya dia bila dah viral ni memang akan ada timbul cabaran, tapi kepuasannya apabila habis waktu perniagaan itu dan hasil keuntungannya tu. Dan Cik Hamar pun saya respect juga, sebab apa, dalam secara tak langsung, walaupun kita tahu dia bukan keturunan Melayu, sama ada Palestin ke, di Pakistan ke, whatever kan, okay? Tapi ada yang menyentuh dia dengan perkataan atau harga Tel Aviv atau harga Yahudi itu yang buat dia marah, dia sentap. Okay? Hakikatnya walaupun dia bukan bangsa Melayu, dia daripada luar, okay, datang cari makan di negara kita, tapi hakikatnya satu yang positif adalah kerana apa? Dia memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda. Saya tengok ramai yang pekerja dia tu kan, okay? Peluang pekerjaan kat situ. Nampak, memanglah kalau nak viral, saya pun pernah tolong viralkan satu kawan saya meniaga di warung. Memang viral, memang sampai satu tahap dia pun tak boleh buat apa. Bila dah viral ramai, memang dia tak apa kata tu, tak senang tangan ke apa tu kan. Sampai tak cukup bahan apa semua, memang kelang kabut dah, tambah pekerja dan sebagainya. Tapi hasilnya ialah Velfire dan juga kereta BMW dari situlah kan, dan beli tanah apa semua kan. Nampak kat situ. So nak ke? Kalau nak, boleh saya tolong viralkan dengan video-video saya kan. Saya panggil artis tu punya, buatlah idea macam mana nak viral. Okey. Tapi kena tahan sikit lah. Okey. Nampak kat situ kan. Kalau nak viral, saya pun pernah juga kedai saya viral, okey, kerana saya memarahi pelanggan. Tapi sebenarnya itu adalah satu lakonan. Nampak kat situ. Sambil anda makan, anda berjaya dapat nasi Arab tu, okey, beratur punyalah panjang, okey, fikir-fikirkanlah. Okey, bersyukur sangat kita Malaysia ni kekal aman dan makmur. Okey, masa PKP pun bantuan ada apa semua. Okey, berbanding dengan saudara sesama Islam kita ataupun orang-orang yang bukan Islam sekalipun di negara-negara yang dilanda peperangan, kemiskinan, kebuluran dan sebagainya, kita tak alami benda tu. Sampai ke satu tahap, saya nampak tu ada satu viral video atau gambar nasi-nasi yang nak diberi pada gelandangan, berlebih-lebihan di kaki lima. Nampak kat situ. Itu kat Malaysia. So fikir-fikirkanlah, Cik Hamar ni dia kena buat satu video yang pada saya adalah merendahkan diri. Mohon maaf abang-abang, kakak-kakak, tuan-tuan haji semua. Contoh kerana apa, saya tak sangka boleh viral macam ni. Tak sangka orang sanggup beratur daripada tengah hari. Dan tak sangka juga ada yang tak dapat beratur punya panjang kan. Minta maaf. Okey, apa pun terima kasih. Okey. Bab harga tu memang kan, orang kata mahal, tapi ada juga beli kan. Sama juga dengan perniagaan saya kan. Orang nak bandingkan saya dengan perniagaan harga barang-barang saya di Shopee dan Lazada. Okey, tapi saya cakap itu tak termasuk pemasangan. Itu hanya harga barang saja. Dan kat situ waranti macam mana? Saya bagi waranti setahun kan. Jadi kat sini saya menjawab dengan kata apa? Orang kata terpulang kan. Saya rasa sebab selagi ada orang memberi kepercayaan kepada saya untuk memasang macam aksesori motor ni, alhamdulillah kan. Nampak kat situ. So macam Cik Hamar ni kenalah, janganlah buat video yang kata nampak kasar. Saya nampak dia kasar. Dan saya juga risau satu nanti saya pun jadi macam dia. Saya risau sangat kan. Risau sangat. Cik Hamar, kalaulah dia dengar video ni, tolong buatlah satu video yang kata menyejukkan hati netizen. Okey, sebab apa, hakikatnya you letak harga RM50 ke, RM50 macam tu kan. Sedangkan harga tu boleh berduduk dekat buffet ataupun buffet Ramadan kan, bayar RM40 lebih, boleh makan sampai lebam, makan sampai muntah. Nampak? Tapi orang sanggup beratur di bawah terik matahari untuk nasi Arab. Hakikatnya saya tahu, saya dapat rasakan. Satu, pertama saya berani cakap, walaupun saya tak pernah merasa, rata-rata mengatakan sedap. Okey, tetapi sebenarnya matlamat orang lain
netizen ni bukan sekadar sedap, tapi dia nak bercerita, nak jadikan konten yang dia berjaya beratur. Berjaya dapatkan nasi Arab. Dan ada juga yang buat konten dia gagal. Gagal beli. Sebab apa? Habis. Okey. Jadi kat sini saya nak tutup cerita saya. Okey. Tutup video saya ni. Keluarkanlah air mata anda apabila anda teringat, terkenang, ternampak video-video orang lain di negara lain yang miskin, kelaparan, okay? Ataupun di Malaysia, okay? Tenung-tenungkanlah. Kalau anda berjaya dapat nasi Arab ataupun nasi Bugis, nasi Jawa, nasi Melayu, nasi ambeng, nasi goreng, apa juga nasi, okay? Renung-renungkanlah, okay? Ramai lagi di luar sana yang kebuluran, makan rumput, sahurnya entah apa, berbukanya entah apa. Macam saya rasa dah berapa hari saya berbuka tanpa nasi. Sedih tak? Tak perlu sedih. Saya memang suka. Saya amalkan berbuka tanpa nasi. Saya makan buah-buahan, saya makan buah-buahan segar, kurma, kemudian yang ringan-ringan kuih-kuih apa semua. Sahur baru makan nasi. Jadi saya heran kan. Belajar bersederhana kan. Okey, insya-Allah. Okey, tersilap kata terkasar bahasa, saya mohon ampun dan maaf. Saya rasa jarang saya buat video panjang macam ni, sekadar meluahkan isi hati saya. Okey, dan saya cuba buat video yang baik-baik, okey, dan mengelakkan rasa bosan. Okey, saya cuba padat-padatkan video saya, tapi macam mana padat pun dia akan jadi berjeli-jeli juga macam hari ni. Target saya bawah 10 minit dah jadi dekat 30 minit ni. Okey. Jadi kat sini saya sekali lagi mohon ampun dan maaf sekiranya tersilap kata, terkasar bahasa, dan mohon ampun dan maaf kan, dari berhujung rambut sampai ke hujung kuku jari kaki saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye bye. Pasal sini lagi. Padahal kita bergatur pada awal tadi. You pergi train bagi orang Nandung duduk. You pergi mana-mana bagi orang Nandung duduk. Orang citizen duduk. LQU duduk. Hisau dah tahap for what? Dia boleh apa? Dia sudah belah lah. Macam dia kerja tu dia lah, macam dia hadas dia. Pasal ambil bagi orang Nandung. Jangan cakap banyak lah. Marilah, bagi kita ambil. This is my family. I have to protect. I tak buat salah. I tak paksa you tunggu 4 jam, 5 jam, 6 jam. I tak paksa you, you know. You tunggu lah. Ada makan saya bagi tak ada makan. Dia bukan manusia kah? Dia tunggu 3 jam, dia kerja 3 jam juga. Dia diri 3 jam. Nama betul-betul lagi. Dia beli terupat mungkin dia letak. Dan semua benda-benda terupat dia. Lepas kasih tak ganti dia apa-apa. Lebih 10 tak boleh. Sebab kena bagi peluang. You sebagai chef. Dan you kena bagi peluang kepada yang lain juga. Sebab apa?